Tuan Yang Dipertua, lantaran itu, berasaskan prinsip mendahulukan rakyat, kerajaan dengan ini memutuskan supaya satu sistem pencukaian menyeluruh dan saksama perlu segera dilaksanakan bagi manfaat seluruh rakyat Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax and services tax dimansuhkan. Dua cukai yang dimansuhkan ini pula akan digantikan dengan satu cukai saja yang dikenali dengan cukai barang dan perkhidmatan atau Goods and Services Tax atau GST. Ringkasnya perlu saya tegaskan bahawa GST bukanlah cukai tambahan baru. Realitinya, kadar inflasi kini adalah pada tahap yang rendah di paras 2%. Kerajaan yakin inilah masa yang terbaik untuk melaksanakan GST kerana kadar inflasi adalah minimum dan terkawal. Dengan pelaksanaan GST, kerajaan dapat menangani banyak kelemahan dalam sistem pencukaian sedia ada. Sebagai contoh, pada waktu ini, sekiranya kita membeli minuman berkarbonet di restoran, tanpa kita sedari, kita telah membayar 2 kali cukai, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dalam bahasa mudahnya, untuk difahami oleh semua, dalam sistem GST ini, pengguna hanya perlu membayar 1 kali cukai sahaja. Realitinya juga, perubahan harga barangan atau perkhidmatan apabila GST dilaksanakan adalah amat minimum. Malahan ada harga barangan yang akan menjadi lebih mudah bergantung sama ada ianya adalah barangan asas atau tidak. Kerana itu, kita berasa kecewa apabila setengah pihak cuba mengambil kesempatan dengan mengelirurkan orang ramai terhadap kefahaman GST. Mereka mengatakan apabila GST dilaksanakan, kononnya semua harga barang akan melambung naik dan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, akan menanggung beban. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, lebih 160 buah negara di dunia telah pun melaksanakan GST. Ini menunjukkan bahawa GST adalah satu sistem pencukaian yang terbaik setakat ini yang terbukti berkesan. Sekira GST ini memudaratkan rakyat dan negara, masakan majoriti negara di dunia telah menggunakan sistem pencukaian ini. Hampir semua negara maju telah lama melaksanakan GST atau VAT atau cukai nilai ditambah. Malah negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Laos dan Cambodia telah melaksanakannya. Malah negara-negara kurang membangun pun seperti Burkina Faso, Burundi, Zimbabwe, Rwanda dan Kenya telah pun melaksanakan GST. Di pihak kerajaan pula, perundangan GST, sistem komputeran, latihan pegawai, kemudahan infrastruktur GST dan pelan komunikasi yang menyeluruh telah pun disediakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, cadangan model GST akan dilaksanakan di Malaysia adalah seperti berikut. Pertama, GST akan berkuasa mulai 1 April 2015, iaitu kira-kira 17 bulan dari sekarang. Kadar GST yang ditetapkan adalah sebanyak 6% berbanding dengan kadar cukai jualan iaitu 5 dan 10% dan cukai perkhidmatan pada kadar 6%. Kadar GST ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN, di mana Indonesia, Vietnam, Cambodia, Filipina dan Laos mengenakan GST pada kadar 10% dan Singapura dan Thailand pada kadar 7%.
Kedua, Tuan Yang Dipertuan, usahlah bimbang, janganlah risau. GST tidak dikenakan atas barangan makanan asas seperti beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang dal, cili, rempah ratus, ikan masin, pekasam, cencaluk, wudu, sekalipun belacan. Ketiga, bekalan air pipe dan 200 unit pertama elektrik sebulan bagi pengguna domestik tidak dikenakan GST. Keempat, perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti pengeluaran pasport, lesen, perkhidmatan kesihatan, pembelajaran di sekolah tidak dikenakan GST. Kelima, perkhidmatan pengangkutan seperti perkhidmatan bas, kereta api, LRT, taksi, ferry boat, tol lebuh-raya serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecuali dari GST. Keenam, jual beli dan sewaan rumah kediaman serta perkhidmatan kewangan yang terpilih juga dikecualikan dari GST. Tuan Yang Dipertua, apabila GST dilaksanakan kelak, kerajaan akan memberi pelbagai bantuan sokongan semasa peringkat peralihannya seperti berikut. Pertama, bantuan tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada penerima isi rumah BRIM. Kedua, kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan 1 hingga 3 mata peratusan untuk semua pembayar cukai bagi menambah pendapatan boleh guna. Dengan pelaksanaan langkah ini, seramai 300,000 orang yang kini membayar cukai pendapatan tidak lagi perlu membayar cukai. Umumnya, golongan berkeluarga yang berpendapatan RM4,000 sebulan tidak lagi mempunyai tanggungjawab cukai. Pembayar cukai sedia ada yang lain juga akan menikmati penjimatan bayaran cukai. Ketiga, struktur cukai pendapatan individu akan disusun semula untuk menjadikan negara lebih kompetitif di samping mengekal dan menarik bakat serta tenaga mahir dalam negara. Bagi memastikan struktur cukai lebih progresif, pendapatan bercukai pada kadar maksimum dinaikkan daripada RM100,000 kepada lebih RM400,000. Kadar cukai maksimum kini 26% pula dikurangkan kepada 24%, 24.5% dan 25%. Langkah-langkah tersebut akan berkuat kuasa mulai tahun 2015. Dalam aspek ini, supaya syarikat perniagaan melaksanakan GST dengan lancar, kerajaan mencadangkan pakej tambahan seperti berikut. Pertama, kadar cukai pendapatan syarikat dikurangkan 1 mata peratusan daripada 25% kepada 24%. Manakala kadar cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana dikurangkan 1 mata peratusan daripada 20% kepada 19%. Langkah ini berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2016. Kedua, kadar cukai pendapatan koperasi dikurangkan 1 hingga 2%, 2 mata peratusan mulai tahun taksiran 2015. Ketiga, yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai dibenarkan potongan cukai mulai tahun taksiran 2015. Keempat, kos pembelian peralatan dan perisian ICT diberi lanjutan allowance modal dipercepatkan sehingga tahun taksiran 2016. Kelima, perbelanjaan latihan perakaunan dan ICT berkaitan GST bagi tahun taksiran 2014 dan 2015 diberi potongan cukai tambahan. Keenam, geran latihan sebanyak RM100 juta kepada peniaga yang menghantar kaki tangan untuk menjalani latihan GST bagi tahun 2013 dan 2014.
Di samping itu, bantuan kewangan sejumlah RM150 juta disediakan kepada PKS bagi pembelian perisian perakaunan bagi tahun 2014 dan 2015. Dengan pelbagai pakej istimewa yang disediakan ini, kerajaan yakin tiada pihak yang akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dan perkhidmatan sewenang-wenangnya. Harga barangan akan sentiasa dipantau. Sebagai panduan pada pengguna, kerajaan akan menerbitkan risalah harga barangan dan perkhidmatan yang boleh digunakan untuk membuat perbandingan harga. Kepada pengguna, boleh gunakanlah hak anda untuk membuat pilihan berbelanja secara berhemah. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan akan meningkatkan usaha penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan NT Pencatutan 2011. Selain itu, bagi memastikan kelancaran pelaksanaan GST, satu jawatankuasa pemantauan GST akan ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua dengan dianggoti oleh agensi kerajaan, wakil industri dan NGO.